Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-muallifu Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Sambungkan kitab Jawharatul Tauhid dan kata muallif rahimahumullah ta'ala dan kata Syekh Sanusi radhiyallahu anhu yang namanya Muhammad bin Yusuf dan keturunan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelarkan dengan nama Syekh Sanusi. Apa kata Syekh Sanusi? Bahwasanya sifat 20 itu dibagi atas 3 bahagi. Dan kata Syekh Sanusi, sifat 20 dibagikan per 3 bahagian. Pertama dikatakannya sifat itu ain zat, dan iaitu sifat nafsiyah namanya. Dan yang pertama, sifat itu orang panggil sifat ain zat, diri bagi zat. Maka lebih masyhur orang panggil sifat nafsiyah. Dan kita masyhur dengan nama sifat nafsiyah atau nama lainnya ain zat. Keduanya dikatakan bahawa sifat itu bukan ain zat dan bukan sifat itu lain daripada zat, atau namanya sifat ma'ani. Bahagian yang pertama, sifat itu dikatakan ain zat, itu namanya sifat nafsiyah. Bahagian kedua, sifat itu bukan ain zat, sifat bukan ain zat dan sifat bukan lain daripada zat, itu nama sifat ma'ani. Yang ketiga dikatakan sifat itu lain zat, lain daripada zat. Bahagian ketiga, sifat itu lain daripada zat, itu nama sifat salbiyah namanya. Dan kata Syekh Sanusi, dalam 20 sifat dibagikan per 3 bahagian. Yang pertama, sifat itu dikatakan ain zat. Sifat itu dikatakan diri zat. Itu nama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah, sifat yang bangsa diri. Dan sifat wujud. Wujud itu namanya sifat nafsiyah. Wujud ini masuk dalam ain zat. Digertikan wujud pada zat. Digertikan sifat wujud pada zat. Dan contoh kita buat misal pada makhluk. Dan nak gertikan Pak Abu ni ada, dan kita tengok zat dia. Kita nampak zat, oh ada Pak Abu ni. Kan? Bila Pak Abu tak ada, lama Pak Abu tak nampak ke mana? Sakit ke apa? Kan? 2-4 bulan tak nampak. Tiba-tiba datang dia ke masjid. Oh Pak Abu ada lagi. Ingatkan dah pindah ke atau ingatkan dah tak ada. Kan? Kita gertikan ada itu pada zat. Itu dikatakan sifat bagian pertama ain zat namanya. Digertikan ada itu pada zat. Tengok, oh ada. Kan? Tengok zat, kita gerti, oh ada. Itu namanya ain zat namanya. Itu bagian yang pertama ain zat. Maka diistilahkan dan pada ulama mutakallimin
namanya sifat nafsiyah namanya. Yang kedua, bahagian yang kedua, sifat itu bukan ain zat, tapi bukan lain daripada zat. Itu namanya sifat ma'ani. Kan qudrah, iradah, ilmu, hayal, sama, basar, kalam. Sifat bukan ain zat, dan sifat lain, zat lain. Sifat maqama bi ghairihi, dan zat maqama bi nafsihi. Sifat bukan ain zat. Sifat yang wujud itu sifat yang menumpang ada di zat. Diertikan sifat sebab dia ada di zat. Atau dikatakan sifat bukan ain zat. Kalau bukan ain zat, adakah dia lain-lain? Tak juga. Pasal tak boleh dikatakan sifat mereka ada di zat. Contoh kita ambil sesuatu tinggi. Jadi tak boleh reti tinggi melainkan ada di zat. Boleh berpisah tak? Cuba keluarkan tinggi pada orang tu. Tak boleh. Cuba pisahkan tinggi yang ada pada tubuh ni. Tak boleh. Tinggi, ia menumpang ada, ia berdiri di zat. Kita retikan tinggi, kan? Apabila ia ada di zat. Tengok zat tu, oh orangnya tinggi, orangnya kat 8 kaki. Oh tinggi. Boleh dipisahkan dah. Tak boleh kita pisahkan tinggi. Sifat wujudi tak boleh berjarak tanggal daripada zat. Atau nama sifat ma'ni. Atau bahagian kedua nama sifat ma'ni. Sifat itu bukan ain zat. Kalau bukan, adakah dia lain? Tak juga lain. Ia bukan ain zat, tapi bukan lain daripada zat. Itu namanya bahagian yang ketiga, sifat ma'ani. Bahagian kedua kan. Kemudian bahagian ketiga apa dia? Bahagian ketiga, sifat itu lain daripada zat. Sifat itu lain daripada zat. Itu namanya apa? Sifat salbiyah. Sifat salbiyah, ia lain daripada zat. Dan sifat salbiyah 5 kan. Idam, baqa, mukhalafah, yamu, wahdaniyah. Dan itu orang panggil sifat salbiyah bukan sifat wujudi. Ia bukan passion sifat bangsa ada. Kan? Diretikan salbiyah daripada benda yang tak ada. Reti sifat salbiyah daripada benda tak ada. Reti sifat ma'ani apabila ada di zat. Reti sifat salbiyah daripada benda yang makdum, benda tak ada. Reti kidam tak ada mula. Kidam Arab, Melayu kata sedia. Reti sedia tak ada mula. Dan itu panggil permulaan tu dikatakan mustahil. Arab kata hudus. Ada mula ni orang panggil hudus. Itu mustahil. Benda tak ada. Dan itu pengertian sifat yang ketiga. Dan ia bukan daripada zat. Itu nama sifat salbiyah. Wadaniyah esa ataupun tunggal. Retinya apa? Tak berbilang. Dan reti kok boleh tak ada. Adakah Tuhan ada bilangan 2, 3, 4? Tak. Kata retinya esa, reti kok tak berbilang. Berbilang tak ada sama sekali. Itu namanya buat sifat salbiyah. 3 tu kan. Dan dibagi pula sifat itu 3 bahagi. Pertama, wujud dalam zihin kita. Dan wujud dalam kharij. Dan dalam 20 sifat, Syekh Solusi bagi 3. Kemudian tilik kepada yang lain pula. Dibagi pula sifat itu 3 bahagi. Dalam 20, dibagikan 3 bahagi. Yang pertama, wujud dalam zihin. Zihin akal fikiran. Boleh digambarkan di akal fikiran. Boleh dirupakan di akal fikiran. Dan mawujud, dan wujud dalam zihin dan wujud dalam kharij, yakni dalam zat. Orang panggil kalau dipandang dengan 2 mata kepala, nampak ada sungguh, nampak ada betul. Itu bagi yang pertama, wujud dalam zihin dan wujud dalam kharij. Dan kita boleh rupakan di akal fikiran, boleh nampak dengan 2 biji mata kepala. Tengok, nampak.
atau dikatakan wujud dalam kharij dan zihin. Itu sifat apa tu? Itu nama sifat ma'ani. Dan kerana bahawa sifat ma'ani itu mawujud dalam zatnya dan mawujud dalam zihin kita dengan wujud yang sabit. Tetapi bukan dalam dunia kan. Nanti di akhirat, nanti dalam syurga, nikmat yang paling besar itu berlaku pada hari Jumaat. Apa nikmat yang paling besar yang berlaku pada hari Jumaat? Kita melihat Allah SWT. Apabila ahli syurga melihat Allah SWT, ada satu bangsa sifat kita tengok dengan 2 biji mata kepala, ada sungguh, ada betul. Atau sifat ma'ni yang wujud pada kharij. Tengok 2 biji mata nampak, oh begini sifat kudrah. Begitulah sifat kudrah. Tengok, oh begini sifat iradah, begini rupanya. Kemudian boleh dilupakan di akal fikiran. Dunia tak boleh. Dalam dunia, apa yang terlintas di akal fikiran, semua makhluk. Dan semuanya orang panggil makhluk namanya kan. Atau bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sifat itu wujud dalam zihin kita. Wujud dengan isbat halnya. Ada wujud dalam kharij, yang dalam zatnya. Atau bagian kedua, ada sifat yang wujud dalam zihin, tetapi wujudnya secara isbat kelakuannya. Ada wujud dalam kharij, yang dalam zatnya. Maka itulah sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah. Sifat maknawiyah, sifat nafsiyah. Kedudukan martabat sifat nafsiyah, sifat maknawiyah, orang panggil martabat hal. Apa martabat hal? Wujud dalam zihin dengan isbat, ada wujud dalam kharij. Apabila kita dalam syurga, apabila ahli syurga dibukakan hijab, melihat Allah Ta'ala, sifat nafsiyah contoh kaunuhu qadiran, ia tidak ada sungguh. Dan tak boleh nak dibuktikan dengan 2 biji mata kepala. Hanya passion dia reti. Dan passion reti atau mengenai sifat yang bangsa hal. Dan sekira-kira ada. Apa sifat yang martabat hal? Nak kata ada betul pun tidak. Nak kata tak ada langsung pun tidak. Dan sekira-kira ada. Dan macam tinggi dia lah. Kita misal macam tinggi. Dan contoh tinggi. Kalau ada tinggi, cuba tunjukkan. Kalau tinggi ni ada betul, cuba tunjukkan. Dia boleh tunjuk orang itu. Itu bukan tinggi, itu orang, itu zatnya. Itu zatnya. Cuba tunjukkan diri tinggi. Tak boleh. Yang kita nampak itu zatnya. Tetapi kita reti. Bila kita tengok zat, kita reti. Zat orang ni tinggi. Cuba tunjukkan diri tinggi. Tak ada, tak boleh. Tak boleh. Kita tengok orangnya, oh kita reti tinggi orangnya. Itulah maknawiyah. Itulah martabat sifat maknawiyah, sifat wujud, nafsiyah. Bila kita melihat Allah Ta'ala, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kita tengok zat, kita reti saja. Oh, zat Allah ni yang kuasa. Oh, kita tengok zat Allah Ta'ala. Oh, Allah ni yang berkehendak. Atau orang panggil martabat hal namanya. Dan passion diretikan dengan akal fikiran. Bukan ada betul. Dia tinggi. Nak kata tak ada pun, akal nampak. Nak kata tak ada, akal nampak. Nak kata ada betul pun, tak boleh dibuktikan. Atau sekira-kira ada. Perkara yang menengahi antara ada dan tiada, itulah namanya dan martabat hal. 2 sifat martabat hal. Sifat nafsiyah, yakni wujud. Sifat maknawiyah,
7 sifat. Atau dia bahagian yang kedua. Sifat wujud dalam zihin. Reti di akal fikiran saja. Reti akal fikiran. Sifat itu wujud dalam zihin kita dengan isbat halnya. Ada wujud dalam kharij. Itulah sifat maknawiyah dan sifat nafsiyah. Dan kalau kita pergi kepada dua mazhab antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah berkhilaf tentang membahaskan sifat maknawiyah. Dan ada mengatakan amrun i'tibari, ada mengatakan hal. Dan Mu'tazilah pun khilaf tentang sifat maknawiyah. Semua ulama dan apa pun mazhab mereka menyabitkan sifat maknawiyah. Siapa ingkarkan sifat maknawiyah, hukumnya kufur, na'uzubillah. Cuma yang berbeza, yang berselisih di kalangan ulama, apa yang dimasukkan dengan maknawiyah, itu beza. Semua ulama menyabitkan sifat maknawiyah, cuma yang ada beza, yang berkhilaf bagaimana cara mereka menafsirkan maknawiyah, itu bezanya. Kata Asy'ariyah, diri reti ma'ani di zat, itulah maknawiyah. Diri reti kudrah, diri retinya bersifat berkuasa di zat, kita retilah kaunuhu qadiran, kita retilah zat tu yang kuasa. Dan diri reti itulah maknawiyah. Maka lazim, dan lazim ada kudrah di zat, lazimnya kaunuhu qadiran di sisi Asy'ari. Dan kata Maturidi, dan kata Maturidi dalam membahaskan sifat maknawiyah, dan tak boleh ada sifat ma'ani di zat Allah melainkan kena ada sifat yang lain. Barulah ma'ani bila ada di zat. Sifat ma'ani tak boleh ada di zat Allah Ta'ala melainkan ada satu sifat yang lain. Itulah namanya maknawiyah. Sifat maknawiyah ini membolehkan sifat ma'ani ada di zat Allah. Itu dikatakan maknawiyah. Kaunuhu qadiran. Kaunu itu dikatakan maknawiyah, bukan qadiran. Kaunu qadiran yang dikatakan maknawiyah itu kaunu saja. Kaunuhu yang dikatakan maknawiyah kaunu saja. Kaunu itu orang panggil dalam bahasa Melayu keadaan. Kalau kita mengaji lughah, kana yakunu kaunan. Kaun, ada kaun muqayyad, ada kaun mutlak. Keadaan itulah yang membolehkan kudrah ada di zat Allah Ta'ala. Adapun qadiran itu zatun muttasifatun bil kudrah. Apa qadiran? Kaunuhu qadiran. Qadiran itu apa? Zat yang bersifat dengan sifat kudrah, itu qadiran. Dan qadiran bahasa Arab, Melayu kata apa? Yang kuasa. Dan qadiran bahasa Arab, arti Melayu apa? Qadiran arti yang kuasa. Yang ni orang panggil mausuf. Yang ni merujuk kepada Tuhan punya. Dan siapa yang mempunyai motor ni? Dan Pak Abu macam tu. Dan yang kuasa siapa? Itulah zat. Zat tu yang kuasa. Atau qadiran. Adapun kaunu tu maknawiyah. Bila digabungkan kedua, kaunuhu qadiran, itu namanya samaratu sifat namanya. Dan di si Maturidi itu namanya samaratu sifat namanya. Dan atau beza antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah kan. Atau orang panggil bahagian yang kedua kan. Bahagian yang ketiga, sifat itu tiada maujud dalam kharij dan tiada maujud dalam zihin. Sifat tak maujud pada kharij, tidak maujud pada zihin. Itulah namanya sifat salbiyah. Atau nama sifat salbiyah. Pada kharij pun, dipandang dua mata kepala pun tak ada.
dipandang dengan dua mata kepala pun tak ada. Dirupa dengan akal fikiran pun tak ada. Tak boleh dirupa dengan akal fikiran, tak nampak dengan dua-dua biji mata kepala. Itu namanya orang panggil apa? Perkara makdum. Benda yang tak ada sama sekali. Itu maksud sifat apa? Itu namanya sifat salbiah. Tak mawjud pada kharij, tidak mawjud pada zihin. Itu namanya sifat salbiah namanya. Pasal apa? Kerana bahasanya madlul salbiah itu menapi dalam zat. Kita kena reti pula apa dalil, apa madlul. Kan? Apa zat dalil dan madlul? Kita tengok asap, tergambar, oh, bermakna ada api ke sana. Dan tengok asap, kita pun tahu api ada ke sana. Bermakna asap tu dalil, api tu madlul. Tengok ada asap, oh, dah ada dalil lah kerana berlaku kebakaran api. Atau beza dalil, madlul. Dalil maksud yang menunjuk. Dalla ya dulu dalilan, maksudnya apa? Yang menunjuk. Kerana bahasanya madlul, bukan dalil, madlul. Kerana bahasanya madlul salbiyah itu menapi dalam zat. Dan napi dalam zihin kita, ia menapikan barang yang tidak layak bagi hak Allah Azza wa Jalla. Kerana sebab demikian itu, dibilanglah ia zat tersebut, dibilanglah ia sifat tersebut lain daripada zat. Sifat salbiah tidak mawjud pada kharij, sifat salbiah tidak mawjud pada zihin. Sifat salbiah nanti dalam syurga, apabila melihat Allah Ta'ala, tak boleh nampak dengan dua biji mata sifat salbiah. Tak boleh digambarkan di akal fikiran sifat salbiah. Pasal tak mewujud pada kharij, tidak mewujud di zihin. Sebab sifat salbiah ini, dia menafikan perkara yang tak layak. Diertikan sifat salbiah daripada benda yang tak ada. Benda tak ada. Dan benda tak ada, tak boleh tergambar dan tak nampak. Kidam sedia, reti tak ada mula. Tak boleh nampak permulaan tadi. Dan tak boleh digambarkan permulaan pun tak boleh. Dan baqa kekal, reti tak ada kesudahan. Tak nampak, kesudahan tu tak nampak. Di akal fikiran pun tak boleh tergambar kesudahan. Dan tak nampak dengan dua biji mata kesudahan. Atau katakan buat sifat salbiah, tak mewujud pada kharij, tidak mewujud pada zihin namanya kan. Benda tak ada. Mandul, reti tak ada anak. Kan mandul sifat salbiah, reti kot tak ada anak. Botak, reti kot tak ada rambut. Sedia, reti kot tak ada mula. Baqa kekal, reti kot tak ada kesudahan. Mukhalafah bersalahan, reti kot tak serupa. Benda tak ada. Benda tak ada tak boleh dirupakan. Atau namanya sifat salbiah kan. Dan kata setengah jumhur ulama, radhiyallahu anhum, dan dinamai sifat mani itu namanya illat. Dan dinamakan sifat mani itu namanya illat namanya. Dinamai sifat mani itu illat bagi sifat maknawiyah. Maka dinamai sifat maknawiyah itu maklul. Setengah ulama menamakan sifat makni ilat bagi maknawiyah. Makni ilat bagi sifat maknawiyah. Bermakna sifat maknawiyah itu maklul. Dan adanya kudrah di zat Allah, maka retilah kaunuhu qadiran. Adanya sifat iradah di zat Allah Ta'ala, retilah kaunuhu muridan. Kudrah dan kaunuhu qadiran, dua sifat yang berbeza. Kudrah itu nama sifat yang ada di zat, itu namanya kudrah. Dan
nama sifat yang ada di zat atau kudrah. Melayu kata berkuasa. Dan contoh kita misal, kamu siapa nama? Saya nama Muhammad. Dan nama tubuh itu namanya Muhammad. Dan nama tubuh seseorang itu namanya Muhammad. Itu ismi, itu nama. Ismi itu nama. Dan maka bila kita panggil tubuh orang tu Muhammad, diambilkan daripada bahasa Arab Hamida Yahmadu Hamdan. Dan kita tambah lagi sulasi mazid Hamada dan Yuhammidu tahmid, bahwa Muhammadun wa zaka Muhammadun. Muhammad isim maf'ul. Muhammad ni bahasa Arab, Melayu kata yang dipuji. Bila kita letakkan nama Muhammad pada seorang, kita tak panggil yang dipuji. Mesti sekejap yang dipuji. Kita panggil nama Muhammad, sini sekejap. Muhammad kan maknanya yang dipuji. Bila kita panggil, kita tak panggil yang dipuji. Kita panggil Muhammad. Muhammad sini. Kalau maknanya apa? Yang dipuji. Tapi tak panggil yang dipuji. Hei yang dipuji, mesti ni. Kita panggil Muhammad. Muhammad itu orang panggil ismi. Kudrah itu orang panggil ismi. Sifat yang ada di zat Allah itu namanya kudrah. Berkata. Kalau kita pasang man kudrah, berkata pula, kudrah berkuasa. Dan kudrah berkuasa. Kalau kita pasang makna kudrah berkuasa, itu masdari. Dan Muhammad mana dipuji. Kita gunakan nama yang dipuji. Tak panggil Muhammad, kita panggil yang dipuji. Itu masdari. Tubuhnya Muhammad, makna yang dipuji. Kalau kita panggil orang tu yang dipuji, itu namanya masdari. Kalau kita panggil orang tu Muhammad, itu ismi. Begitulah. Kita terjemah makna kudrah, nak terjemah berkuasa ke berkuasa. Boleh tak? Kalau terjemah kudrah makna berkuasa, itu sifat ismi namanya. Nama sifat yang ada di zat tu. Kudrah terjemah makna berkuasa. Al-kudrah terjemah makna berkuasa, atau namanya masdari. Boleh tak? Yang penting kita fahamkan. Itulah kata setengah jumhur ulama, sifat ma'ani itu dikatakan ilat bagi sifat maknawiyah. Bermakna sifat maknawiyah orang panggil maklul. Soal ai haza soalun. Betapa makna ilat dan maklul padahal Allah Ta'ala Azza wa Jalla dibuatkan satu timbul persoalan. Boleh ke? Pada Allah Ta'ala kita panggilkan ilat maklul, boleh ke? Yang dibuat timbul satu persoalan. Betapa makna ilat dan maklul padahal Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Dia kata jawab ai haza jawabun. Arti ilat dan maklul padahal Allah Ta'ala itu. Apa makna ilat maklul? Maknanya melazim dan mulazamah. Bahasa Arab lah. Maksudnya melazim lah. Kita pun dah jadikan Melayu kan. Maknanya mulazamah antara keduanya ilat maklul. Dan kerana dikiaskan pihak nazar kita kepada maklum yang baru, dikiaskan pada pihak fikiran kita. Kita fikir hakikat tak begitu. Kita kiaskan pada pemikiran kita yang baru ni, bila adanya makni, getilah maknawiyah. Dan ilan maklul tu, dalam istilah Arab orang panggil ilan maklul. Oleh kerana adanya kudrah, getilah kaunuhu qadiran. Oleh kerana adanya sifat berkuasa, kita getilah keadaan zat Allah yang kuasa. Dari segi pemikiran kita yang makhluk yang baru, kita kiaskan begitulah. Mulazamah, melazimkan antara keduanya kan. Kerana bahasanya makna ilat dan maklul kepada sifat Allah Azza wa Jalla dengan memberi faedah wujud ilat kepada wujud maklum itu tiada sah dalam hak Allah Ta'ala. Inilah kata setengah ulama. Dan hakikat memang tidak sah.
Dan sekira-kira difikirkan dengan akal begitulah. Dan hakikat tidak demikian. Dan telah menjawablah setengah ulama atas demikian itu. Ulama lain jawab kata, kerana bahawasanya makna elat dan maklul itu tiga perkara. Ada tiga makna elat dan maklul. Pertama, makna elat itu disandarkan barang yang suatu kepada lain. Dan apa makna elat? Ada tiga. Yang pertama, makna elat disandarkan kepada sesuatu yang lain. Itu namanya pertama makna elat. Dan disandarkan kepada sesuatu yang lain, orang panggil elat. Kedua, mulazamah, yakni lazim malzum, berlaziman antara dua syai', antara dua sesuatu, semata-mata barang. Dan semata-mata barang berlaziman antara dua perkara. Dan berlaziman antara dua perkara. Itu makna yang kedua elat. Makna elat yang pertama dan disandarkan kepada yang lain. Makna elat yang kedua, lazim antara dua sesuatu. Makna elat yang ketiga, makna mulazamah antara dua sesuatu dengan nafi dan isbat. Dan ada tiga. Elat yang tiga makna. Bersandar kepada yang lain, berlaziman antara dua sesuatu. Yang ketiga, makna elat yang ketiga, berlaziman antara dua sesuatu tapi lazim secara nafi isbat. Macam la ilaha illallah kan, berlaziman bila sebut la ilaha, lazim illallah, lazim nafi isbat. Nafi isbat ni berlaziman. Bila sebut la ilaha saja, kalau itu ikut hakiki la ilaha saja kan kufur, tak ada Tuhan. Itu je. Kalau sekadar la ilaha hakikat, tak ada Tuhan, kan kufur. Maka ada isbat di belakang illallah. Illallah tu mengenai isbat, la tu mengenai nafi. La ilaha illallah, tak Tuhan disembah melainkan Allah. Dan itu orang panggil elat maklul. Elat maklul ada tiga pengertian. Pengertian pertama, bersandar kepada yang lain. Bersandar kepada lain, sifat menumpang ada di lain, kita boleh panggil elat. Yang kedua, berlaziman antara sesuatu. Adanya kudrah, adalah orang panggil kaunu qadiran lazim. Itu mana elat. Mana elat yang ketiga, berlaziman antara dua secara nafi dan isbat. Seperti kalimah la ilaha illallah. Maka makna yang pertama itu, tiada muhalun, tak mustahil dalam sifat Allah Azza wa Jalla. Makna elat yang pertama, tak mustahil di sisi Allah Ta'ala. Dan apa makna pertama? Elat maknanya apa? Sandar kepada sesuatu yang lain. Dan disandarkan kepada sesuatu yang lain, di sisi sifat Allah tak mustahil. Tetapi hendak ada maklumnya. Kita maklumlah qadim, kan bukan benda baru. Dan walaupun bersandar kepada yang lain, orang panggil qadim. Kaedah akliyah yang qat'iyah, sifat ia mengikut zat. Zat tu qadim, sifat pun qadim. Bila zatnya baru, sifat pun baru. Oleh kerana zat Allah qadim, tak ada mula, maka sifat Allah pun qadim, tak ada mula. Oleh kerana zat Allah qadim, tak ada kesudahan, tak binasa, sifat Allah pun tak ada kesudahan, tak binasa. Oleh kerana zat kita makhluk ni baru, sebab ada mula. Dan oleh kerana zat kita ni baru sebab ada mula, sifat kita pun baru. Dan oleh kerana itulah sifat kita berubah-ubah. Dulu zaman muda gagah, umur mereka tua lemah dah. Dan pasal sifat mengikut zat. Dulu mata cerah boleh nampak, sekarang dah tak nampak mana rabun. Dan oleh kerana sifat itu mengikut zat, bila zat baru, sifat pun baru. Apa dalil itu benda baru? Ia berubah-ubah. Itu benda baru. Benda baru, benda berubah. Dulu kecil,
Lah dah 10 tahun jumpa balik, besar dah, tinggi panjang dah, berubah-ubah. Benda kodim takkan berubah. Dan oleh kerana zatnya kodim, sifat pun kodim takkan berubah. Kalau dulu pun sifatnya kudrah berkuasa, habis bila-bila. Itu orang panggil kaedah akliyah yang qat'iyah. Bermakna mana ilat yang pertama di sisi sifat Allah langsung tak mustahil, syarat kodim lah kan. Tetapi hendak ada maklumnya kodim, dan ilatnya pun kodim pula kan? Dan jika ada maklumnya itu baru, maka ilatnya pun baru kan? Sebab sifat ia mengikut zat. Oleh kerana zat kita baru, sifat pun baru. Zat baru bagaimana? Zat yang baru ia bersusun. Setengah daripada sifat baru bersusun. Oleh kerana zat kita di baru, zat kita bersusun. Kepala sebelah atas, badan tengah-tengah, kaki di bawah bersusun. Sifat kita pun bersusun. Bila kita bercakap, ada dulu, ada awal, ada kemudian, kan bersusun. Adakah kalam Allah Ta'ala bersusun dulu kemudian? Kalam Allah bila harfin nun, kan? Tidak ada huruf, la sauti, tak bersuara. Pasal zatnya kodim, sifat pun kodim, tak berhuruf, tak bersuara. Zat kita baru, sifat kita baru. Zat bersusun, sifat bersusun. Kita boleh eja. Bila kita dengar, kita boleh eja. Dan ada dulu, ada kemudian. Suara pula ada halus, ada kasar. Dan bersusun. Itu orang panggil. Kita boleh katakan sifat Allah ilal ma'lul, tetapi dengan syarat mesti kodim. Dan berbeza dengan makhluk, ada elak, ada maklul, tapi ia benda baru kan? Maka elak yang kedua itu sah kepada Allah Ta'ala, hanya tidak ada syak kan? Makna elak kedua pun sah, cuma makna elak yang ketiga itu khusus kepada bicara kita sifat yang baru. Makna elak ketiga itu pada makhluk saja. Maka setengah ulama mengatakan sifat ma'ani itu ilat bagi adanya maknawiyah. Ilat ni bahasa Arab, Melayu kata kerana. Ilat ni bahasa Arab, Melayu kata kerana. Maklul dikeranakan. Ilat bahasa Arab, Melayu kata kerana. Dan sifat ma'ani ilat bagi sifat maknawiyah. Sifat ma'ani merupakan adanya sifat ma'ani. Oleh kerana adanya sifat ma'ani, maka kita retilah sifat maknawiyah. Itu namanya ilat maklul. Dan kerana, dan namanya kerana. Dan kadang kita tak faham istilah benda ilat maklul. Kerana, Melayu kata kerana. Oleh kerana adanya kudrah di zat Allah, kita retilah kaunu qadiran, kan kerana tu, atau namanya ilat maklul. Maka timbul persoalan, boleh ke kita disebahkan kerana ni? Boleh ke kita menyabitkan ilat maklul pada sifat Allah Ta'ala? Maka ulama membahaskan ilat maklul ni, kerana ni ada 3 makna, ada 3 pengertian dia. Yang pertama, ilat dengan makna bersandar kepada sesuatu yang lain. Itu makna pertama. Makna ilat, makna kerana yang kedua, berlaziman antara dua sesuatu. Makna ilat yang ketiga, berlaziman antara dua perkara secara nafi isbat. Maka makna ilat yang pertama, bersandar kepada sesuatu, itu tidak mustahil pada sifat Allah Ta'ala. Tak mustahil. Kita sandarkan maknawiyah kepada ma'ani, tak mustahil. Dan oleh kerana adanya sifat iradah, maka kita reti zat Allah itu kaunuhu uridan, dan tak mustahil. Itu makna yang pertama, dan nisbah bagi sifat Allah Ta'ala
tak mustahil, syarat kodim lah. Dan sifat Allah kodim, sifat makhluk orang manggil baru. Bagaimana pula makna ilat yang kedua? Apa makna ilat yang kedua? Melazimkan antara dua perkara, melazimat antara dua sesuatu. Dan makna ilat yang kedua itu sah kepada hak Allah Ta'ala, tak ada syak, boleh. Melaziman antara dua perkara boleh. Manakala makna ilat yang ketiga, melaziman antara dua sesuatu tetapi dengan jalan nafi dan isbat. Itu khusus kepada bicara kita sifat yang baru Allah Ta'ala, atau sifat baru. Dan kita berzikir la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan ada 3 martabat kan? Ada 3 martabat. Ada la illallah, makna la ma'bud illallah. Dan ada martabat la ilaha illallah, la mawjud illallah. Tengoklah kita duduk martabat mana? Syariat ke, tarikat ke, hakikat. Kan? Bila sebut la ilaha, tidak ada Tuhan, dalam Nabi sudah diisbat. Dan jangan la ilaha tak Tuhan, kita nafikan semua, kufur nanti. Kan? Sebut illallah, Islam balik. Sebut la ilaha tak Tuhan, kita nafikan semua sekali, jatuhlah kufur. Kita pun isbatkan balik illallah, Islam balik. Zikir la ilaha illallah, kafir Islam, kafir Islam, kafir Islam. Kan? Dalam Nabi sudah ada isbat, dan umum khusus. Dan dalam sudah ada isbat. Dan kemudian kita zuhirkan balik isbat tersebut illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian persoalan, Tuhan mana yang kita nafikan? La ilaha, Tuhan mana kita nafikan? Adakah berhala disembah oleh orang kafir kita nafikan? Itu bukan Tuhan, la ilaha. Adakah kita nafikan api yang disembah orang Majusi? Adakah kita nafikan matahari, bulan, bintang, pokok disembah orang kafir? Kalau kita nafikan la ilaha, tak ada Tuhan, Tuhan matahari kita nafikan, Tuhan berhala kita nafikan, maka tak sah zikir kita, tak hasil pahala, rugilah. Itu memang bukan Tuhan hakikatnya. Hanya dakwaan setengah-tengah orang-orang kufur mengatakan Tuhan. Hakikat bukan Tuhan. Bukan itu kita nafikan. Jangan nafikan berhala, jangan nafikan lembu yang disembah, jangan nafikan mata disembah, bukan. Itu bukan satu penafian. Yang kita nafikan secara fardu takdir. Kod-kod ada Tuhan yang lain selain Allah, yang mana bersifat dengan sifat istighna, dengan sifat iftiqaran kulli. Nak dikatakan Tuhan kerana dua sifat ni, istighna dan iftiqaran kulli kan. Fardu takdir kalau ada Tuhan selain Allah bersifat dengan dua sifat tadi, itu kita nafikan. Waqi' hakikat memang tak ada, lalu kita isbatkan kembali illallah. Itu rezeki gitu. Dan kita letakkan makam. Zikir ada makam dia. Bila kita zikir la ilaha illallah, ada makam tempatnya. Atau zikir darjat. Itu yang boleh naikkan darjat. Itu yang boleh mengubahkan nafsu hawa syahwat. Dan cuma ada beberapa kaifiat lah. Salah satu kaifiat, dan bagi kita orang awam nak mengamalkan zikir la ilallah, bila sebutnya la, makam zikir itu dia berlutut sebelah kiri. Ilaha, kita hantar ke lutut sebelah kanan. Dan la ilaha, dan silap-silap. Bila sebut la, lutut kiri dihantarkan ke lutut kanan. Dan la daripada lutut kiri, makam dia hantar ke lutut kanan. Ilaha naik kepada bahu sebelah kanan. Illallah baru masuk ke jantung. Dan baru masuk jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
dari makam di tempat kita. La ilah daripada kiri ke kanan, naik atas, masuk jantung. Lutut kiri, lutut kanan, naik bahu kanan, masuk jantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru dia akan memecahkan nafsu syahwat. Dalam jantung hati kita ni ada satu daging hitam. Satu daging hitam. Yang mana Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibelahkan dada, dibasuh dengan air telaga Zam-Zam. Atau istimewa Rasul kita bersihkan dengan zikrillah. Dan tapi kalau kita tak ambil jalanannya, tak apalah. Yang penting gerak je lah. Zikir penting gerak je lah. Penting kita zikir gerak. Kalau zikir tak gerak, tu tidur namanya. Zikir tak gerak tu makin tidur namanya. Kan? Kita nak gerak macam mana pun tak apalah. Nak gerak depan pergi belakang ke, nak gerak depan ke belakang ke kanan, tak apalah. Kan? Sebab zikirnya dia arah-arah cahayanya. Bila dia berjalan dalam tubuh, automatik akan bergerak. Dan cuma kita nak letakkan tempat perjalanan zikir itu cahayanya. Bila kena perjalanan zikir itu, baru masuk dalam hati. Dia baru mengubahkan nafsu daripada amarah, akan berubah lawamah. Lawamah lama-lama akan meningkat mutmainnah. Kalau tak dimakamkan begitu, 20 tahun berzikir, sama je. Tak pernah berubah. 30 tahun berzikir, sama je. Dan boleh pahala, tapi tak mengubahkan keburukan kan. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, latifah. Ini suatu perkara yang halus katanya. Dinakalkan atas kata setengah ulama, diambilkan daripada setengah kata alim ulama, bahawa sifat salbiah itu dinamaikan akan ia ikatkan sifat salbiah dengan sifat jalal. Dan kalau kita biasa mengaji hikam, dan kalau kita biasa mengaji kitab hikam, seringkali Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari menyebutkan Allah Jalla Jalaluh. Dan kalau kita biasa mengaji kitab hikam lah, kalau kita biasa hikam ada 3. Hikam Ibn Athaillah, hikam Abi Madian, hikam Abi Ruslan. 3 kita hikam, lain-lain berbeza. Dan tak kisahlah kita mengaji kitab hikam mana satu pun. Kat Malaysia biasanya kita mengaji hikam Ibn Athaillah. Kan? Anak murid kepada anak murid Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Dan Syekh Ibn Athaillah ni anak murid kepada anak murid Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Dan pemegang sanad tarikat Syazaliyah. Hikam tu di tarikat Syazaliyah. Tuan-tuan masuk Nasyabandi mengaji hikam lain sikit lah. Tuan-tuan masuk Ahmadiyah masuk hikam lain sikit. Perjalanan tak sama. Hikam tu dia perjalanan Syazaliyah. Kita Ahmadiyah memang lain lah. Dan lain sikit lah. Tak masuk buku dengan ruas lah. Tak apa nak masuk lah. Dia kalau betul-betul nak menjiwai hikam, dia termasuk tu dekat Syazaliyah. Perjalanan dia sama. Sama perjalanan dia. Dan kalau kita mengaji hikam, seringkali disebut Allah Jalla Jalaluh, sifat kamal dan sifat jalal. Maka kata setengah daripada alim ulama, sifat salbiah itu dinamakan dengan sifat jalal. Dan Jalla Jalaluh itu, rupanya sifat jalal itu ialah ibarat daripada sifat salbiah. Kita reti dalam akidah Ahlussunnah, reti dalam tauhid sifat salbiah, kita boleh pergi tinggi lagi dalam sifat, dalam tasawuf sifat jalal. Kalau akidah tauhid tak lepas sifat salbiah pun tak tahu, masuk dalam tasawuf sifat jalal, memang tak akan reti, tak akan boleh sampai, hati tak akan terbuka. Dan sebab itulah kita kena gabung fiqh, tauhid, tasawuf. Mengaji tasawuf semata-mata, fiqh tauhid tak mengaji, memang tak akan reti, tak akan sampai. Dan mengaji tauhid semata-mata, tasawuf tak mengaji pun sama juga. Dan kita gabungkan antara fiqh dan tauhid dan tasawuf kan. Itulah sifat salbiah, ulama menamakan nama sifat jalal namanya kan. Dan sifat subutiyah dinamakan sifat kamal. Sifat kamal, jalal kebesaran, kamal kesempurnaan.
Sifat jalla jalalu, sifat jalal itu ibarat sifat salbiyah. Sifat kamal itu ibarat sifat subutiyah. Subutiyah sifat apa? Sifat ma'ani. Maksudnya jangan lupa. Dan penat durai ni habis aliu ni. Dan sifat subutiyah, sifat ma'ani. Dan sifat ma'ani maka dinamakan lagi dalam tasawuf nama sifat kamal. Dalam tauhid nama sifat ma'ani. Dalam tasawuf nama sifat kamal. Sifat jalal dan sifat kamal kan. Atur manggil ditambah tu lagi berikram kan. Cuma ada sedikit khilaf lah kan. Cuma ada sedikit khilaf di kalangan yang lain. Ada ulama mengatakan kalau sifat itu sifat salbiyah, jangan panggil sifat, panggil namun. Kalau ia salbiyah, tak panggil sifat, panggil namun. Namun salbiyah. Namun ni bahasa lain daripada sifat. Tapi kalau salbiyah tak panggil sifat, panggil namun. Sebab benda tak ada. Salbiyah kan benda tak ada. Dan benda yang tak ada pada, tak maujud pada khurij, tidak maujud pada zihin, maka tak boleh dipanggilkan sifat. Benda tak ada nak panggil sifat apa? Kata senang kita panggilkan namun. Dan itu tak apalah, itu berbeza istilah, tak masalah. Kemudian dan ketahuilah olehmu bahawa sifat yang subutiyah itu dua bahagi pula. Ada yang bertakluk, ada yang tidak bertakluk kan. Tangguh dulu kan. Kemudian ketahuilah olehmu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa muftah bi hikmatika futuhal 'arifin wa anshurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.